Sebagai langkah berjaga-jaga dalam mencegah dan menangani penularan pandemik wabak COVID-19, ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN akan mengadakan sidang kemuncak ASEAN ke-36 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan melalui persidangan video. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan menyertai para pemimpin ASEAN yang lain bagi sidang kemuncak ke-36 tersebut pada hari Jumaat 26 Jun 2020. Sidang kemuncak ASEAN ini yang membawa tema Cohesive and Responsive ASEAN akan dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2020. Sidang kemuncak berfokus kepada keperluan rantau ASEAN dan mendukung perpaduan dan mengukuhkan lagi ASEAN dalam memajukan kesaling hubungan ekonomi, memupuk nilai-nilai dan identiti ASEAN dan meningkatkan lagi kecekapan ASEAN dalam mempromosikan perkongsian-perkongsian di komuniti global di samping untuk lebih proaktif dan kreatif terhadap peluang-peluang dan cabaran-cabaran situasi serantau dan antarabangsa. Kali terakhir para pemimpin ASEAN bertemu secara virtual semasa sidang kemuncak khas ASEAN mengenai wabak COVID-19 pada bulan April lalu. Tiada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Wang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menyatakan perkara ini dalam sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Khamis 3 Zulkaidah 1441 Hijrah bersamaan dengan 25 Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, terdapat 453 orang yang sedang menjalani pengasingan mandatory di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan. Itu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 2,588 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Manakala dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 417 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 27,802 ujian. Berikutan makluman mengenai Bru Health App. Alhamdulillah setakat ini seramai 400,270 ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula, sejumlah 10,638 telah pun mendaftar. Manakala berkenaan aplikasi premis scan, sejumlah 5,758 telah dimuat turun oleh 4,216 premis perniagaan. Pandemik wabak COVID-19 di negara ini memberi kesan kepada seluruh rakyat di negara ini, terutama dalam menjalani norma-norma baharu dalam kehidupan. Namun, pandemik tersebut juga melahirkan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam kalangan sukarelawan belia negara. Sebagai tanda keprihatinan terhadap para petugas kesihatan dan juga agensi-agensi yang terlibat, sukarelawan belia tampil bangkit berganding bahu demi satu matlamat utama, menyumbang bakti dan bantuan. Hari ini genap 100 hari sukarelawan belia menabur bakti kepada negara dalam sama-sama menangani situasi wabak COVID-19. Kita saksikan sorotan penglibatan para sukarelawan belia kita yang berbasah berkaring mencurahkan khidmat bakti kepada negara tercinta semasa situasi wabak berkenaan. Hanya Engkau jua tempat kami berlindung, maka lindungilah kami dari bahaya COVID-19, dari serangan dan jangkitan. Beta dengan tulus ikhlas
merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih di atas sumbangan tenaga dan buah fikiran yang dihulurkan oleh semua pihak, termasuk orang-orang persendirian dalam membantu kerajaan Beta menghadapi detik-detik yang mencabar ini. menjadi sukarelawan belia kerana dapat membantu negara dalam menenangi wabak COVID-19. Saya sebagai salah seorang jururawat yang bertugas di Hospital Ripas, dengan adanya bantuan daripada sukarelawan belia, saya terasa sangat terharu dengan bantuan yang diberikan kepada mereka kerana mereka sanggup meluangkan masa yang terluang untuk menolong kami menangani COVID-19. Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Menolong untuk membersihkan rumah seperti macam contoh di sana seperti misi rumput dan ada yang di dalam sepertinya macam nyapu, membersihkan dapur ataupun bilik tamu. Dan kami pun sebagai sukarelawan belia ialah untuk menolong saja. Menolong orang-orang yang tidak berkemampuan itu. No, honestly, when a person, when you see them they're all susah, and when they pray for you during their keadaan, you know that feeling is just, you cannot describe the feeling. Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Tinggi-tinggi kepada para sukarelawan belia kerana telah mencapai 100 hari sama-sama kita berjuang. Menjunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, di atas keprihatinan Baginda kepada kami sukarelawan belia. Juga tidak lupa diucapkan penghargaan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa dan penjaga yang sama-sama menyokong usaha kami ini. Kepada semua penyumbang yang berhati mulia, terima kasih atas segala sumbangan yang bis kita hulurkan kepada kami selama perjalanan 100 hari. Mari sertai kami sukarelawan belia. Kita berjuang bersama. Sementara itu, penglibatan dan aktiviti para sukarelawan belia dalam membantu para petugas barisan hadapan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini amat dihargai dan jasa mereka itu tetap menjadi ristaan sepanjang zaman oleh negara. Penglibatan mereka ini dipaparkan dalam warta belia melalui pautan Instagram. Ia adalah hasil gabungan usaha sama pengkarya-pengkarya tempatan yang berbakat dan kreatif. Penerbitan Warta Belia dihasrat menjadi satu penghargaan atas sumbangan murni barisan sukarelawan belia dari pelbagai latar belakang dalam membantu kerajaan menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini. Walaupun mempunyai tanggungjawab keluarga, kerjaya, komitmen masing-masing, para sukarelawan belia sanggup mengorbankan masa dan mengembling tenaga bersama-sama demi untuk negara.
Warta belia ini antara lain memaparkan beberapa coretan terindah para sukarelawan belia. Kalau kita ni lihat perjuangan sukarelawan belia ni bermula daripada 18 Mac hingga ke hari ini, banyak perjuangan dorang, banyak sebalik tabir dorang. Jadi Warta Belia ni macam sebagai satu rentetan peristiwa. Kami memasukkan, kami tulis beberapa peristiwa penting bagi sukarelawan belia. Jadi ia akan jadi satu rakaman sejarah yang dapat kita ni abadikan. Kerana orang perjuangan melawan COVID-19 ni bukannya perkara yang main-main, ya, suatu perkara yang melibatkan negara. Jadi perjuangan belia di sini sesuatu yang amat berharga. Jadi kita indah mahu selepas musim itu berhenti, perjuangan itu hilang cuma itu saja. Jadi dengan adanya Warta Belia ni, ia menjadi satu penghargaan untuk para sukarelawan dan satu imbasan kenangan yang dapat kita ni ristakan kepada generasi kita ni di masa akan datang lah. Orang ramai yang ingin mendapatkan Warta Belia boleh menghubungi talian 8913-762 atau layari pautan Instagram @sukarelawanbelia.bn. Beberapa orang sukarelawan belia yang terlibat dalam membantu pihak kerajaan mengekang penularan COVID-19 mengongsikan dunia sukarelawan bukanlah sesuatu yang merugikan. Yang penting setiap sukarelawan sentiasa memperbetulkan niat dan berfikiran positif dalam menyumbang bakti kepada sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan. Ialah satu-satunya yang kerja amal yang tadi dapat buat semasa yang jarang kita ni dapat buat. Mungkin dari SAR sampai ni 20 lebih tahun baru dapat satu saja lagi. Sebagai sukarelawan yang dapat saya perolehi ialah satu yang membuka minda because I work with other teams di sini kan, like deployment and all that. Yang keduanya it also helps me to bagi tenaga kepada country untuk membantu other macam frontliners, macam nurses, doctors and all that. Kami jadi sukarelawan so that untuk meringankan beban dorang lah. Manfaatnya kami boleh dapat belajari cara untuk cara untuk bercakap sama orang, communicate sama orang and menolong orang, berbakti lah untuk negara. I gain new experience as well, and at the same time I get to know the real life situation which is COVID-19 ini je lah, so specifically. And dari sana juga we get to learn macam ahli dari segi kemasyarakatan juga, like how does it affected the social issue that involved because of COVID-19. Untuk menyumbangkan tenaga kepada orang-orang ramai yang memerlukan, and then kami pun juga memilih kasih untuk menolong orang. Kami sebagai sukarelawan tidak perlu berfikir untuk menolong. Kami bila dipanggil kami perlu datang. Bank Islam Brunei Darussalam akan membuka semua cawangannya lebih awal Sabtu ini khas untuk golongan warga emas dan penerima-penerima pencen. Ikuti perincian bahan tersebut seketika nanti. Semua cawangan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD akan dibuka lebih awal pada Sabtu 27 Jun 2020 khasnya untuk golongan warga emas dan penerima-penerima pencen. Dalam kenyataannya, BIBD akan menyediakan kaunter khas bagi golongan tersebut yang akan beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 9.30 pagi. Ini adalah salah satu inisiatif untuk memberi laluan kepada golongan warga emas untuk mengunjungi cawangan BIBD dengan selesa pada waktu yang tertentu dan memastikan penjarakan fizikal para pelanggan.
Perkhidmatan kaunter akan beroperasi seperti biasa selepas 9.30 pagi. Pelbagai kesalahan lalu lintas termasuk kesalahan penyalahgunaan dadah dan kesalahan di bawah Akta Kastam dan Excise direkodkan semasa operasi Sepadu semalam. Operasi selama 2 jam melibatkan seramai 117 keanggotaan Ibu Pejabat Daerah Polis Blyth, Jabatan Siasatan Kawalan Lalu Lintas, Pasukan Polis Diraja Brunei, Biro Kawalan Narkotik dan Jabatan Pengangkutan Darat dijalankan serentak di kawasan tadahan balai masing-masing. Hasil daripada operasi Sepadu Sekatan Jalan Raya Stop and Search, sebanyak 84 kesalahan dikesan dengan 10 peringatan dari Pasukan Polis Diraja Brunei, iaitu 9 kesalahan melibatkan pemandu tanpa lesen memandu dan 42 kes kompaun. Manakala Biro Kawalan Narkotik mencatatkan satu kes penyalahgunaan dadah dan 1 kesalahan di bawah Akta Kastam dan Excise, iaitu membawa masuk barang tegahan. Pasukan Polis Diraja Brunei mengingatkan kepada orang ramai untuk sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi menjamin kesejahteraan dan keselamatan pengguna jalan raya. Seorang lelaki rakyat tempatan dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan di bawah Seksyen 392 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu rompak yang boleh dihukum penjara tidak lebih 30 tahun dan sebatan tidak kurang daripada 12 sebatan. Menurut pemangku pegawai pemerintah daerah Polis Blyth, kejadian rompakan tersebut berlaku kira-kira pukul 4.30 petang pada 29 Mei lalu di kawasan perhentian bas Penaga apabila mangsa warga asing telah menumpang kenderaan suspek, lalu suspek berkenaan telah mengancam mangsa berkenaan menggunakan pisau. Hasil siasatan kes tersebut pada 22 Jun 2020, Pasukan Polis Diraja Brunei telah berjaya menangkap suspek berkenaan iaitu seorang lelaki rakyat tempatan berumur 35 tahun. Pada 24 Jun 2020, suspek telah pun dihadapkan ke mahkamah di atas pertuduhan di bawah Seksyen 392 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu rompak yang boleh dihukum penjara tidak lebih 30 tahun dan sebat tidak kurang daripada 12 sebatan. Suspek masa ini direman di penjara Jurudong. Sementara itu, 3 orang suspek ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan perjudian 4 dijen di Kampung Sungai Liang Blyth. Ketiga-tiga suspek terdiri daripada lelaki rakyat Malaysia berumur 60 tahun, perempuan penduduk tetap berumur 58 tahun dan lelaki rakyat tempatan berumur 63 tahun. Dalam serbuan yang dijalankan, beberapa barang yang dipercayai digunakan dalam perjudian tersebut termasuk wang tunai dan slip pertaruhan berjaya dirampas. Suspek dan barang rampasan dibawa ke Balai Polis Sungai Liang bagi siasatan lanjut dan akan menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 4-C Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28 yang boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun dan denda tidak kurang daripada RM5,000. Seorang perempuan warga negara Indonesia dijatuhi hukuman penjara 8 bulan atas kesalahan curi di bawah Seksyen 380 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Susanti mengaku bersalah mengambil wang tunai berjumlah RM100 dari dompet majikannya dan menyembunyikannya. Ketika ditanya oleh majikannya, pesalah pada awalnya tidak mengaku mengambil wang tersebut. Namun setelah diperiksa, wang berkenaan didapati disembunyikan di bilik pesalah. 2 orang lelaki warga negara Indonesia dijatuhi hukuman penjara atas kesalahan di bawah Akta Imigresen. Hasbullah didapati bersalah setelah PAS Imigresen mansuh selama 187 hari, dipenjara 4 bulan dan 3 kali sebatan. Sementara Husanuddin didapati bersalah tinggal di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh selama 1006 hari. Suspek dipenjara 6 bulan dan 3 kali sebatan. Kedua-dua pesalah telah ditangkap dalam operasi bersepadu pumpung Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan pada 23 Jun 2020 di Kampung Junjungan.
Pasukan polis di Raja Brunei meminta kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang lelaki yang dikehendaki bagi membantu siasatan di bawah unit siasatan jenayah penderaan wanita dan kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah. Arman Hassan, 38 tahun, warga negara Bangladesh, pemegang pasport BF 0088529. Sesiapa yang mengetahui keberadaannya diminta menghubungi unit siasatan jenayah penderaan wanita dan kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah melalui talian telefon 2459 500, sambungan 796 atau 797 atau talian kecemasan 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Otoriti Maritim dan Pelabuhan MPABD akan melakukan pemeriksaan bagi bon-bon yang berdaftar di negara Brunei Darussalam mengikut jadual, waktu dan tempat-tempat yang dinyatakan seperti berikut. Pada 1 Julai 2020, pemeriksaan dijalankan di kawasan lapang pejabat daerah Temburong, 7 Julai 2020 di JT Terminal Bandar Seri Begawan ke Temburong dan 9 Julai 2020 di JT Jabatan Perikanan Daerah Belain. Waktu pemeriksaan bagi ketiga-tiga tempat bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Sehubungan itu, MPABD menasihati para pemilik bot-bon untuk sentiasa menjaga keselamatan kapal dan mematuhi peraturan-peraturan perkapalan pedagang yakni pendaftaran kapal menangkap ikan dan peleseran 2011 dan peraturan-peraturan yang berkaitan pada setiap masa.